Selamat datang ke tahun 2150. Anda sedang menyaksikan stesen angkasa emas MH101. Stesen inilah yang menjadi kediaman manusia. Kerana kini, bumi tidak lagi sesuai untuk dihuni. Di stesen ini, kita akan mengajar murid-murid banyak perkara. Semoga murid-murid seronok belajar bersama-sama kami. Saya, Nova 007, cikgu anda yang akan mengajar anda pada hari ini. Cikgu, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang suatu sumber yang telah hilang, iaitu bumi. Suatu ketika dahulu, manusia tinggal di atas muka bumi. Inilah keadaan bumi suatu ketika dahulu. Banyak pokok, flora dan fauna hidup di atas muka bumi. Wow, cantiknya bumi suatu masa dulu. Cikgu, apa telah berlaku sekarang ini pada bumi? Untuk pengetahuan murid-murid, semuanya kini telah tiada lagi untuk kita nikmati akibat pencemaran alam dan perubahan iklim. Jom kita belajar lagi tentang tumbuh-tumbuhan. Bagaimana pokok-pokok dapat hidup dan berkembang suatu ketika dahulu. Cuba kamu semua tengok hologram ini. Bagaimana tumbuh-tumbuhan dapat hidup dan membesar. Dan cuba kamu perhatikan pula, apakah halangan tumbuhan untuk membesar? Murid-murid, cuba kamu jawab. Apa akan jadi kalau pokok-pokok ini tumbuh terlalu rapat? Tumbuh-tumbuhan akan bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrien. Cikgu, apa yang sedang terbang tu? Inilah salah satu cara tumbuhan berkembang dan membiak. Proses ini dinamakan pencaran biji benih. Pencaran biji benih adalah proses di mana tumbuh-tumbuhan menggunakan pelbagai cara untuk terus membiak dan berkembang. Cikgu, ada berapa cara pencaran biji benih sebenarnya, cikgu? Untuk pengetahuan murid-murid, ada 4 cara pencaran biji benih. Angin, air, haiwan dan letupan merupakan 4 cara bagaimana tumbuh-tumbuhan melakukan proses pencaran biji benih. Cikgu, bagaimana pula biji-biji benih ni boleh terbang? Mereka ni boleh terbang macam burung ke cikgu? Oh, biji-biji benih tu sebenarnya ada sayap dan ringan. Sebab tu mereka boleh diterbangkan angin. Tapi mereka tak boleh terbang seperti burung. Dengan cara ini, tumbuh-tumbuhan dapat membiak di kawasan yang lebih luas dan jauh dari habitat asal mereka. Cikgu, biar saya teka pula proses ini. Ini mesti proses pencaran biji benih menggunakan air kan, cikgu? Ya, betul tu anak-anak. Air merupakan salah satu cara biji benih dapat dipencarkan. Cuba kamu jawab, kenapa biji benih ini tidak tenggelam? Saya rasa biji benih ni ringan dan ada daya apungan. Betul tak, cikgu? Ya. Betul jawapan kamu. Cikgu, bagaimanakah pula haiwan boleh membantu memencarkan biji benih? Haiwan memakan buah dan biji benih akan dibuang di tempat lain. Di samping itu, ada juga biji benih yang melekat pada bulu atau badan haiwan. Apabila haiwan bergerak, biji benih itu akan jatuh di kawasan lain. Jadi, haiwan membantu menyebarkan biji benih supaya tumbuhan boleh tumbuh di tempat baharu kan, cikgu? Cikgu, kenapa biji benih itu terpelanting? Ini dipanggil pencaran biji benih secara letupan. Oleh itu murid-murid, dapat kita simpulkan di sini bahawa pencaran biji benih banyak bergantung kepada ciri-ciri biji benih itu sendiri. Kami faham, cikgu. Sayang kan cikgu, bumi yang indah kini hanya tinggal sejarah.
Ya, apa boleh kita buat? Itulah harga yang perlu dibayar oleh manusia akibat kerakusan diri sendiri dan tidak melindungi alam sekitar suatu ketika dahulu.